Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila qanati Ustaz Google wa insyaallah fi hadzal video sanunaqish 'anil mawdu'il inna wa akhwatuha. Selamat datang Ustaz ucapkan ke channel Ustaz Google dan insyaallah pada hari ini kita akan berbicara berkenaan dengan tajuk inna wa akhwatuha. Okey, baik. Jadi inna wa akhwatuha juga merupakan satu tajuk yang berkait dengan mubtada wal khabar. Jadi sebelum kita mempelajari tajuk inna wa akhwatuha ini, pastikan tajuk mubtada wal khabar itu telah kita kuasai. Jadi mubtada wal khabar, sebagaimana kita tahu mubtada itu ada dua perkataan, ada dua bahagian. Yang pertama kalau dalam bahasa Melayu kita panggil subjek, yang kedua kita panggil predikat. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil mubtada, subjek, khabarnya adalah predikat. Okey, baik. Jadi kita tengok kaitannya dengan inna wa akhwatuha. Yang pertama, inna wa akhwatuha merupakan pembahasan lanjutan daripada tajuk mubtada wal khabar. Justru ia berkaitan dengan satu bahagian yang bermaksud subjek dan bahagian lain yang bermaksud predikat. Okey, baik. Jadi kita kena ingat balik mubtada dia itu subjek. Jadi tapi dalam mubtada itu dia itu sifat dia kena isim ma'rifah. Dan manakala predikat pula kalau dalam bahasa Arab kita sebut sebagai khabar. Khabar pula dia itu berlawanan dengan mubtada. Dia kena isim nakirah. Okey, baik. Untuk inna wa akhwatuha itu bahagian pertama dikenali sebagai isim inna. Jadi mubtada itu kita panggil kat sini sebagai isim inna. Manakala khabar pula iaitu bahagian kedua kita panggil sebagai khabar inna. Okey, contohnya kat sini ayatnya inna Muhammadan rasulun. Sesungguhnya Muhammad itu adalah seorang rasul. Baik, jadi kat sini asalnya Muhammadun Rasulun ni kan jumlah ismiyah Muhammad, dia isim alam jadi ma'rifah. Jadi dia itu mubtada, Rasul jadi khabar. Asalnya Muhammadun Rasulun. Bila masuk inna, dia tukar ni. Nampak ada berubah sikit. Muhammadan Rasulun. Cuma kat sini nak sebut Muhammadan, kita panggil dia sebagai isim inna, mauqi' i'rab dia. Manakala Rasul pula, kita panggil dia sebagai khabar inna. Okey, baik. Inna wa akhwatuha bertugas sebagai penegas kepada ayat tersebut. Jadi inna ini tugas asasi dia adalah penegas. Jadi kita kata sesungguhnya lah kalau dalam bahasa Melayu. Okey, baik. Inna ni dia ada special sikit iaitu dia boleh bersambung dengan domain muttasil. Dia boleh bersambung dengan domain muttasil. Domain muttasil tu apa? Kalau huwa jadi hu, kalau anta jadi ka, kalau huma jadi huma, kalau antum jadi kum. Tu domain muttasil. Okey, baik. Jadi domain muttasil contohnya anta kalau campur dengan inna dia jadi innaka. Kalau ana campur dengan inna dia jadi inni. Kalau huwa campur dengan inna dia jadi innahu. Nampak? Inna ni dia jadi domain muttasil, kaf ni dia gantikan anta. Inni ni ya mutakallim dia gantikan domain munfasil ana. Innahu ini hu ni domain muttasil dia gantikan kepada domain munfasil dia iaitu huwa. Okey, baik. Okey, baik. Isim wa khabar inna mestilah didahului oleh akhwatu inna iaitu okey, baik. Isim dan khabar inna itu dia mesti didahului oleh inna ni. Inna ni dulu baru datang isim inna, baru datang khabar inna. Okey, baik. Akhwatu inna ni ya. Iaitu yang pertama inna wa anna. Inna wa anna. Iaitu tugas dia li taukid iaitu sebagai penegas. Bezanya inna ni dekat awal ayat, anna itu dekat tengah-tengah ayat. Okey, yang kedua ka'anna. Ka'anna li tashbih iaitu perumpamaan. Kita nak mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Contoh kita nak umpamakan cantiknya kawan kita itu macam bulan. Jadi kita guna ka'anna kat situ. Okey, lakinna lil istidrak iaitu untuk mengkhususkan. La'alla li tarji untuk mengharap. Laita li tamanni untuk berangan. Okey, baik. Jadi hukum i'rab bagi khabar inna dan isim inna seperti berikut. Mansub isim inna itu hukumnya mansub, khabar inna hukumnya marfu'. Jadi kita ingat kalau isim inna lepas inna dia mansub. Khabar dia tak berubah. Bila berbeza dengan kana wa ikhwatuha. Kalau kana wa ikhwatuha dia punya isim kana dia marfu', tak ada ubah. Yang dia mansubnya adalah khabar kana. Jadi kita ingat isim, ingat isim. Kalau isim inna mansub, kalau isim kana marfu'. Macam tu, senang kita nak ingat jangan sampai tertukar. Okey, baik, contoh i'rab dia.
Contoh inna taliba najihun. Inna taliba najihun. At-talibah oleh sebab dia duduk lepas inna, kita panggil dia isim inna. Hukum dia mansub bil fathah az-zahirah. Manakala najihun pula kita panggil dia asalnya dia ni kat sini mubtada, asalnya kat sini khabar kalau tak ada inna ni kan. Tapi bila ada inna dia jadi kat sini khabar inna marfu' bid dhammah. Jadi kita i'rabkan dia ni i'rab bila kita i'rab dia kena ada 3 iaitu mauqi', hukum, alamat. Jadi bila ada 3 tu untuk talib ni dia punya mauqi' dia isim inna, dia punya hukum dia mansub, dia punya alamat dia adalah fathah az-zahirah. Manakala najihun pula dia tu khabar inna, dia punya hukum i'rabnya marfu', dia punya alamatul i'rabnya adalah dhammah. Okey, cuma kita tengok sini at-talibu ma'rifah, najihun nakirah. Kan boleh jadi mubtada dengan khabar kat situ, tapi bila masuk inna dia tak jadi mubtada khabar lah. Kita panggil kat sini isim inna, sini khabar inna. Okey, baik, kita contoh seterusnya. Ka'anna al-amilata sariqatun. Ka'anna al-amilata sariqatun. Seakan-akan pekerja itu mencuri. Seorang pencuri. Okey, baik, al-amilata isim ka'anna mansub bil fathah, sariqatun khabar ka'anna marfu' bid dhammah. Okey, baik, al-amilata sebab dia ada ka'anna kat situ, jadilah mungkin i'rab dia isim ka'anna, hukum dia mansub, alamat dia fathah. Jadi sebab dia isim ka'anna dia kena mansub, sama macam atas tadi kan, inna taliba tadi. Sariqatun khabar ka'anna marfu' bid dhammah. Jadi sebab dia khabar ka'anna maka dia punya hukum i'rab dia tetap marfu' dengan alamat i'rabnya dhammah az-zahirah. Okey, baik, ni sini innahum muslimuna. Innahum muslimuna, sungguhnya mereka lah orang-orang Islam. Okey, jadi kat sini hum ni dia jadi domain muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbi isim inna. Dia ni domain muttasil yang mabni dengan sukun. Dia duduk dekat tempat mansubnya isim inna. Jadi dia ni buat kerja isim inna, tapi tak boleh lah kita nak i'rab dia isim inna mansub bil fathah sebab dia itu domain muttasil. Okey, muslimuna pula khabar inna marfu' bil waw. Jadi kat sini muslimuna dia khabar inna marfu' bil waw sebab dia tu isim jamak muzakkar salim. Okey, baik, jadi hum ni dia punya i'rab dia domain muttasil, lepas tu dia tu mabni, lepas tu alamat dia sukun. Jadi tugas dia tu fi mahalli nasbi isim inna, dia duduk tempat mansubnya isim inna. Muslimu ni pula khabar inna. Khabar inna bila dia khabar inna dia kena marfu'. Bila dia marfu', tengok dia punya perkataan dia ni sebab dia isim jamak muzakkar salim maka dia bil waw, bukan bil dhammah lagi. Sini tulis li'annahu isim jamak muzakkar salim. Okey, baik. Seterusnya la'alla ar-rajulaini masyani. Ar-rajulaini isim la'alla mansub bil ya. Isim la'alla mansub bil ya. Masyani khabar la'alla marfu' bil alif. Okey, baik. Jadi kat sini isim musannah. Isim musannah maka dia mansub dengan ya, marfu' dengan alif. Okey, baik. Jadi kat sini ar-rajulaini isim la'alla. Masyani khabar la'alla. Rajulaini dia punya hukum i'rabnya mansub, manakala masyani hukum i'rabnya marfu'. Alamat i'rab dia al-ya, masyani alamat i'rab dia al-alif li'annahu isim musannah. Okey, baik. Jadi kita kena ingat tajuk untuk isim inna, khabar inna. Isim inna tu yang mansub, khabar inna tu yang marfu'. Okey, baik, kita tengok dalam buku teks. Dalam buku teks dia tengok sini. Ustaz dekatkan sikit. Okey, innal mu'minal mukhlisun. Jadi inna ni dia ni kan, dia warnakan alim tu anna rajulaini syaqiqani. Jadi kat sini nampak anna ni Ustaz kata kan dekat tengah-tengah ayat kan. Ka'annal mu'mininal bunyana marsus, akan-akan orang beriman itu bangunan yang tersusun. Laitas sihhatu daimatun. Moga-mogalah kesihatan itu berkekalan. Minta-mintalah kesihatan itu berkekalan. La'alla ummahati yurdi'na auladahunna. Boleh jadi semoga-moga ibu-ibu itu menyusukan anak-anaknya. Azunubu kasiratun lakinna syafa'atun marjuah. Dosa banyak tetapi syafaatlah yang diharap. Okey, baik. Jadi dia ada ni kan, ada arwah inna. Kita tengok perkataan selepasnya, iaitu isim inna dia ni. Isim inna dia semua mansub kan. Isim inna dia sini al-mu'mina, rajulaini, mu'minina, as-sihhata, al-ummahati,
syafa'ata, semua tu adalah isim, isim inna sini, isim anna, isim ka'anna, asihata, isim laita, la'alla tu ummahati, lakinna tu dia punya isim inna, isim lakinna adalah syafa'ah. Okey, baik. Jadi kat sini apa beza laita dengan la'alla? Laita ni adalah benda yang kita mustahil untuk kita dapat. Mustahil untuk kita dapat. Contohnya kita minta sihat itu berkekalan ataupun kita minta hidup selama-lamanya. Itu adalah benda yang mustahil. Jadi kita guna laita. Kalau la'alla tu benda yang boleh jadi. Benda yang logik akal untuk diharapkan. Jadi kalau laita ni contohnya yang popular kan. Masa Ustaz belajar tu laita syababa ya'udu yauman. Minta-mintalah masa muda itu datang. Masa muda itu kembali. Masa muda tak boleh datang kan. Dah tua-tua macam ni je lah. Kita makin tua, kita tak boleh makin muda. Itu guna laita. Okey, baik. Jadi kat sini amal inna wa akhwatuha tansibul isma wa turfa'ul khabar. Jadi inna wa akhwatuha ni perbahasannya apa? Dia memansubkan isim inna dan memarfu'kan khabar. Kalau mubtada, dua-dua mubtada khabar, dua-dua marfu'. Kalau isim inna tu mansub, manakala khabarnya pula marfu'. Kana terbalik pula. Kana marfu' isim, khabar dia mansub. Baik. Jadi yang beramal dengan isim inna ni, yang isim inna marfu' ni, al-mu'mina. Sebab dia isim mufrad. Ar-rajulaini, isim musanna. Al-mu'minina, mujamak muzakkar salim. Jadi mansub bil ya. As-sihata, mansub bil fathah. Al-ummahati, mansub bil kasrah li'annahu isim jamak muannas salim. Isim jamak muannas salim ni dua je alamat dia. Tak dhammah, kasrah. Dia majrur dengan mansub semua fathah. Okey, asy-syafa'ata mansub. Okey, khabar inna. Khabar inna ni dia itu marfu'. Jadi mukhlisun dhammah, syaqiqah ni isim musanna marfu' bil alif. Bunyanun isim apa ni? Isim jamak taksir. Isim jamak taksir maka dia pemarfu' dengan dhammah. Ada imatun isim mufrad marfu' dengan dhammah. Yurdikna. Yurdikna ni dia itu adalah fi'il. Nanti kita tengok lepas ni. Tapi dia itu duduk dekat fi mahalli raf'i isim fi mahalli raf'i khabar inna. Marjuwatun. Ni khabar inna marfu' bil dhammah sebab dia ni isim mufrad. Okey, baik. Innal mu'mina mukhlisan. Inna harfun nasbi. Al-mu'minu. Al-mu'mina isim inna mansub bil fathah az-zahirah. Sebab macam ni, sebab dia lepas inna kan. Mukhlisun. Khabar inna marfu' bil dhammah az-zahirah. Ni macam biasalah. Okey, baik. Amil tu anna rajulaini syaqiqaini anna huruf nasabi ar-rajulaini isim anna mansub bil ya. Dia bukan inna lagi kat sini anna. Jadi dia duduk lepas anna, jadi dia jadi mansub. Syaqiqani khabar anna marfu' bil alif. Okey, ni nombor 3. La'alla ummahati yurdina auladahunna. La'alla huruf nasab macam biasa. Al ummahati isim la'alla mansub bil kasrah az-zahirah. Jadi dia itu ummahat tu duduk lepas la'alla, jadi dia jadi isim la'alla. Okey, yurdina. Yurdina ni jumlah fa'iliyah fi mahalli raf'i khabar la'alla. Macam Ustaz sebut tadi kan. Yurdina itu kita tak boleh i'rab dia sebagai khabar la'alla mansub bil fathah. Sebab yurdina ni adalah fa'il mudhari' yang di dalamnya ada dhamir hunna. Jadi hunna yurdikna. Jadi kat sini la'alla ummahati yurdikna hunna. Jadi kat situ yurdikna ni dia jadi jumlah fi'liyah fi mahalli raf'i khabar la'alla. Dia jadi jumlah fi'liyah, dia bertugas sebagai jumlah fi'liyah yang buat kerja khabar la'alla. Okey, baik. Jadi uayyinu isma wal ikhbar ni soalan dia. Okey, baik. Jadi macam tu untuk perbahasan inna wa akhwatuha. Jadi kita pastikan kita ingat semua akhwatu inna ni, dan bila masuk akhwatu inna ini dia akan memansubkan isim, iaitu asalnya mubtada dan dia akan memarfu'kan khabar.
Okey, baik. Jadi, itu saja daripada Ustaz. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang lemah itu datang kelemahan diri Ustaz sendiri. Khuliqal insanu dha'ifa. Jangan lupa tolong subscribe channel Ustaz Google, tolong share dan tolong like. Jadi, naltaqi fi waqti ukhra. Assalamualaikum warahmatullahi taala